Jadi nak ceritanya, hampir bankrupt. I was living with only my credit cards. Tak ada cash langsung, no nothing. Emas semua dah masuk pajak, dah gadai semua. Tak ada apalah, orang kata tak ada apa dah. Walaupun dulu banyak sangat saving semua, semua dah masuk dekat pajak. I pernah mengandung, baby hilang. Pernah. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke dalam podcast Wirausahawan masih lagi edisi Ramadan. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan kami. Feedback anda, komen-komen anda kami baca, dan kepada anda yang baru-baru subscribe YouTube Azizan Usman ni, saya nak minta anda juga on notification anda supaya anda tak terlepas apa-apa yang kita kongsikan di YouTube Azizan Usman ni, sebab apa yang kita kongsikan dekat dalam YouTube berbeza yang kita kongsikan di platform social media yang lain. So that's why kita nak anda sentiasa on notification anda, takut-takut terlepas, dan sentiasa berikan kami feedback, konsep-konsep yang nak dibawakan, apa yang anda nak, siapa yang anda mahukan. So insyaAllah kita akan bawakan untuk anda semua, sebab podcast Wirausahawan ni kita wujudkan untuk kita dengar suara anda. Sebab kalau dekat platform social media ni dah baca-baca komen yang ada, so kita nak tengok satu-satu tu banyak sangat. So kita satukan dekat platform YouTube ni, so kita nak dengar daripada anda apa yang anda mahukan, so that kita boleh berikan kepada anda. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya, Ahmad Fitri, dalam podcast Wirausahawan ni. Co-host saya tak tahulah hilang mana dah. First season je dia ada, lepas tu dia dah tak ada dah saya gurau. So anyway, saya hari ni masih lagi bersama-sama dengan Wirausahawan yang berada di bawah bimbingan Datuk Wira dan juga Richworks. Sebenarnya kita tak tersasar lagi, so saya ada bersama-sama dengan Hai, Assalamualaikum you all. Thank you so much for watching. So, saya Sharifah Furaiha, founder kepada Inai Republic, Inai Modern nombor 1 Malaysia. Pernah dengar tak tu Inai Republic? Of course kan pernah dengar. Of course pernah dengar. Of course. Inilah dia orang di sebalik Inai Republic. Ya, so boleh panggil Farah je. Farah? Panggil Farah je, mudah. Okay. Farah? Yes. I nak tanya you. Okay. Macam mana terwujudnya Inai Republic ni? You semua suka pakai Inai ke? Okey kan. Ramai sangat orang tanya kan macam mana boleh wujudnya Inai Republic ni. Sebab actually I nak cerita dengan you lah kan, Aman. But before that I nak ucapkan thank you so much to Richworks, Datuk Wira and Aman also for today. Kan bolehlah kan kita sharing dengan usahawan-usahawan kat luar sana. Maybe boleh bagi some inspiration and some thoughts juga kepada you all yang tengah menonton. So, macam mana wujudnya Inai Republic? Kenapa dia? Inai? Kenapa Inai kan? Sedih kisah dia. You all nak tahu tak? Sebenarnya waktu tu, I dah pernah buat bisnes dah. I dengan Richworks, I dengan Datuk Wira ni daripada 2015. Wow! Masa tu, yes, betul. I belum ada lagi waktu tu. Belum ada lagi kan. So waktu tu, I adalah medical student. Okay, I adalah medical student. I belajar dekat Mesir waktu tu. So kebetulan balik Malaysia cuti. Cuti pula, dapat pula tiket pergi IMKK. IMKK 2015. Masa tu muda lagi lah. Sekarang pun masih muda. Jangan main-main you all. Okay. Saya pun muda lah. Muda kan? Kita sama muda. Sama kita muda. So waktu tu I dapat tiket free tu. Kalau you all nak tahu, I dapat dekat Facebook. Tiba-tiba lah ada orang dekat Facebook dia iklan. Siapa nak tiket saya? Dia tak dapat pergi lah. Dia tak dapat pergi. Dia nak pergi umrah. Kita pula waktu tu mana ada duit. Tak ada duit sis. So dia offer tiket tu dekat 1,000 juga harga dia. Dan dia nak bagi free. Masalahnya, dia bagi free? Bagi free. Masalahnya besok hari. Pukul 11 malam, besok hari dah event. Kita pula duduk kat Terengganu. Event kat KL lah tu. Event kat KL. Event kat KL, kerja gila. So waktu tu tiba-tiba lah dalam ramai-ramai tu pula I menang. Farah menang lah. Daripada dia kata okey lah tak payah bagi dekat you. Okey lah, I pun ambil. Besok masalah je pukul 8 pagi. Waktu tu dah pukul 11 malam. So cakaplah dengan ayah, boleh tak tolong hantarkan pergi KL, nak pergi ni event Datuk Wira ni waktu tu. Kan. So pergilah. Pergi dengan tak book bilik, tak ada hotel. Ambil ke 3 hari? 4 hari waktu tu sis. 4 hari. 4 hari orang kata jalan je. Jalan terus, orang kata kita dah lama nak pergi. Tapi kita pun waktu tu yelah student, mana nak ada duit kan. Tak ada duit semua. Tiba dapat tiket free. Tapi memang kerja gila lah malam tu. Terus kita pergi, pagi besok masuk event dok. Masuk event dok. Masalahnya kat situlah bermulanya. Sepatutnya I kena balik.
I ingat lagi waktu tu adalah bulan 8 2015 I pergi IMKK. Kan. I pergi tu 4 hari event waktu tu. 4 hari keluar je dewan, hari keempat tu I was a new me. Gitu pula. Beza. Beza, keluar je dewan waktu tu dah berbeza pemikiran and everything, macam reborn lah. Sebab IMKK kan memperbetulkan semuanya. Betul. Masalahnya sepatutnya I kena balik Mesir bulan 10. Masalahnya bulan 10 tu ada MMM. You pun mesti dah sign up pada waktu tu. Betul. Cerita dia bulan 10 tu I kena balik sebab I ada final exam, something like that. I postpone tiket. Ya, maksudnya nak cakapnya betapa berubahnya kita punya cara berfikir and mindset pada ketika itu. I sanggup postpone tiket. Itu memang kerja gila. Padahal tu belajar tu, your future tu. Belajar medik bukan belajar biasa-biasa, belajar medik pada ketika itu, and that was my final exam. Tapi I decided untuk, sangat strong, I decided untuk tak boleh, kita kena buat apa yang kita nak buat. That was the moment I decide tak boleh, aku memang kena buat benda ni. So I have made my decision at that time. Postpone tiket, bukannya ya Allah waktu tu tiket nak pergi MMM RM3,000 lebih. Tak ada duit. Memang tak ada duit pun, minta dengan ayah, minta dengan mak, because I was sangat percaya, I have faith dalam apa yang kita nak bina waktu tu lah kan. Walaupun masih student apa semua benda, memang postpone tiket, tak balik Mesir waktu tu. How you convince them? I mean your parents. Memang tak convince pun sebenarnya, buat keputusan sendiri sahaja. So memang derhaka sis, memang derhaka. So maksudnya pergi masuk MMM, tak balik Mesir, postpone tiket. Alhamdulillah balik MMM tu after 6 months I capai my first million. Betul. IMKK bulan 8. Pergi MMM bulan 10. Masa bulan 10 tu kita dah keluarkan produk sendiri, skincare pada ketika itu. Furaiha Skincare. Siapa pernah dengar dulu, 2015 macam tu memang famous lah. Hasil air tangan daripada Datuk Wira. 1 juta pertama you 1 after 6 juta months? pertama after 6 months after that, after MMM. So berbaloi tak? Berbaloi lah, postpone tiket waktu tu. So sejak daripada situlah I memang sangat serius buat bisnes. Sejak daripada 2015 tu. Wow, then dengan Datuk Wira. What happened to your study tu? Memang tak habis belajar. Memang tak habis belajar. So kiranya actually sebelum dekat Mesir tu, I ambil medik. Before that, I dah study medik juga dekat Moscow, Russia. 1 year lah, for 1 year. Lepas that, itu adalah sambungan dia lah. Bukan, itu sebenarnya under scholarship. I see. Tapi dekat sana, yalah waktu tu kita dah pakai macam ni, tak sesuai lah dekat Russia kan. So I berhenti kat sana. Berhenti tu pun, ya Allah, tak bagi tahu orang juga. Tahu-tahu je dah pergi universiti. Memang seorang Sharifah Furaiha ni memang seorang yang gila ya. So you derhaka sis? Derhaka, betul. So maksudnya dekat Russia tu I duduk setahun. So yelah kita ni scholarship, kita masih ada duit lah yang dia orang masukkan ke akaun kita kan. So kita pergilah dekat universiti, bagi tahu okey I dah nak berhenti semua. Dia keluarkan letter, tak bagi tahu mak ayah ni. Tak payah cerita, memang tak ada minta izin minta izin tu bukan sejenis I. Tak ada. So orang kata apa ni, berhenti apa semua, beli tiket. Waktu tu ingat lagi, tiket nak balik ke Malaysia naik Emirates memang ingat sejarah tu. 3,000 lebih. Dan balik tu kat airport baru bagi tahu mak ayah kita dah sampai. So I was the first one dalam sejarah budak-budak dekat Russia tu, bukan dekat Moscow je, dekat Russia tu I was the first one yang buat hal perangai macam ni, yang drop out. Yang berhenti. The first one. Memang famous memang famous. Tak pernah ada orang buat macam tu. But at least you prove dengan apa yang you buat. Betul. Selepas tu. Yes, I sangat ambil responsibility, I ambil tanggungjawab bila mana I dah, yelah kita dah berhenti belajar, kita tak ada education, kita tak ada future. So dengan itu I memang buat decision yang sangat, kita, yelah bila kita dah buat sesuatu decision, kita kena strong, kena firm, kena buat sampai dapat. Kena take that responsible lah. Yes, I punya prinsip adalah you make it happen. Regardless apa pun berlaku, make it happen. So cerita dia ada lagi baki sikit dalam bank tu. Itu yang pergi Mesir tu. Ada baki sikit. Tapi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tanggungjawab saya. Saya dah clearkan semua pinjaman saya tu. Tepuk sikit. Ada yang setengah lari. Betul. Alhamdulillah lah, dengan bisnes yang kita buat tu, I berjaya, I manage to bayar balik.
Waktu tu umur 19 tahun, hutang RM70,000 sis. Hutang pelajaran yang tidak habis itu. Gitu. So, cerita dia. So memang daripada muda pun memang ada satu pressure yang sangat kuat, satu bebanan lah orang kata kan. So you need to settle that. I have to. I tidak ada apa-apa option. That's why duduk kat Mesir pun walaupun perbezaan masa time zone kita beza. 6 jam beza. So dekat Malaysia dah malam, Mesir masih lagi siang. Betul. So you bayangkan waktu tu macam mana kita nak buat iklan, nak buat posting, nak buat apa dengan time. Maksudnya you kena berjaga dan jadi zombie. Correct. Jangan bagi alasan maksudnya. Orang sekarang apa-apa sikit tak ada masa lah. Tak ada masa lah, anak ramai lah. Busy lah. Itu tak boleh lah, untung kecil lah, semua ada kan? Yes. Sebenarnya kalau you nak, you buat. Tu je konsep dan prinsip dia. So cerita dia bila I balik Malaysia tu, tiba-tiba pula ada orang offer tiket IMKK. Kita memang dah nak jumpa Datuk Wira dah lama kan, dah inspired and everything. That was the best decision I've made. Itulah yang membawa kepada postpone tiket, tak pergi exam. Lepas tu alhamdulillah capai my first million waktu tu umur 21 tahun. Wow. First million after only 6 months dengan my own product. How old are you on that time? That time 21 tahun capai first million. Dengan apa yang belajar ketika itu dengan Datuk Wira. Dengan strategi waktu tu lah. Banyak Datuk Wira bagi. Dekat 200 lebih strategi. I hanya menggunakan satu strategi sahaja waktu tu. What was that? That was personal branding. My story. Daripada situlah tiba-tiba viral sana, meletup sana, media pick up itu ini, banyak dapat. Waktu tu memang zero cost marketing, totally zero cost marketing. Sekarang pun masih lagi boleh kan sebenarnya? Masih kan, pula tak boleh. TikTok boleh, dekat IG boleh, semua boleh sebenarnya. Even sekarang sangat lagi senang. Sekarang podcast pun ada, macam-macam semua benda free. Dulu kita nak belajar kena pergi kelas, kena pergi seminar. Betul. Dulu I duduk kat Terengganu, ya Allah, almost every week ni datang KL ni. Seorang-seorang naiklah kau bas tu. Kau dengan bas tak ada bezanya. Kan, demi belajar. Maknanya you dah lalu fasa macam-macam dah sebenarnya. Betul. Tapi cerita juga dah 2015 tu dah buat juta-juta, lupa diri. Kenapa? Itu kenapa? Kan. Dia haka lagi sekali. Sebab kita muda. Kita muda. Lepas tu duit pula masuk seronok je kan. Tak pernah dapat duit, budak-budak. Lepas tu duit pula, yelah dah ada buat sale RM100,000 semua. Kadang tu every 5 minutes masuk RM20-30,000 ringgit. Dia jadi lupa, dia macam lupa ingatan sikit. Gelap mata sekejap lah. Gelap mata sekejap. Hari-hari pavilion kan. Pernah lah mengalami zaman-zaman tu. Masa muda-muda dulu. Jadi last class at that time adalah kelas bersama Datuk Wira tu adalah MMM sahaja. Dah buat sejuta. Betul, nak belajar apa lagi? Situ. Ya, dah berhenti belajar, dah berhenti berguru. Sebab dia buat 1 juta tadi? Ada dapat 1 juta. Tiap-tiap tahun buat juta-juta. So dia macam okey lah, tak payah. Cukup lah ni kan? Cukup lah ni, kita nak apa je. Kita, yelah dapat beli tu, dapat beli ni, dah sudah dah kita. Kan, kita tak fikir at that time kita tidak fikir untuk succession plan. Kita tidak fikir how to grow the company, how to grow the team. Kita tak fikir benda tu. Sebab, yelah budak kampung, kita duduk kat kampung je, tiba-tiba boleh buat macam tu. Pertama dalam family. Mestilah shock. Shock. Tak pernah ada orang buat macam tu. Kat kampung pun, famous sangat lah ni kan. Berjaya sangat lah ni. So maksudnya kat situ adalah my mistake. I tidak sambung belajar. Tidak upgrade ilmu. Akhirnya membawa kepada I punya business, of course dah drop everything apa semua, hampir bankrupt. Oh, memang jatuh terus? Jatuh terus. Macam tak ada 50-60% of drop? Kita ada sangat banyak saving lah waktu tu. Saving, emas, semua habis. Wow. Habis. Just untuk sustainkan your business. Untuk sustainkan saja. Sebab you have to understand, kalau kita ni orang biasa-biasa sahaja, kalau kita jatuh waktu kita biasa-biasa, okey, komitmen kita tidak besar. Tapi bila kita dah grow, kita dah ada income yang besar, kita dah ada commitments kita dah ada bina business, bila kita jatuh tu sakit. Sebab jatuhnya dulu, waktu tak ada duit dulu, beza dengan tak ada duit sekarang. Lagi teruk yang ada duit ni. Lagi teruk ada duit ni. Sebab apa? Sebab banyak kita punya tanggungjawab, commitments and all. Jadi nak ceritanya, hampir bankrupt. I was living with only my credit cards. Tak ada cash langsung, no nothing. Emas semua dah masuk pajak, dah gadai semua. Tak ada apalah, orang kata tak ada apa dah. Walaupun dulu banyak sangat saving semua, semua dah masuk dekat pajak. So I was living with only my credit cards. Sampaikan nak cash tu pun kena keluarkan daripada credit card. Interest tinggi sis.
Cocok lah ATM tu Dulu waktu ada duit dulu, buatlah kredit kad banyak-banyak. Rupanya berguna kredit kad tu. Di saat-saat emergency. Di saat-saat emergency nak keluarkan, nak buat modal, nak buat apa pun semua daripada kredit kad tu lah. Betul-betul. Memang dahsyat lah. Memang sedih waktu tu. Sebabnya my peak moment, kenapa I balik kepada rishwood balik. What makes you come back? What makes I come back adalah waktu tu my first pregnancy. 8 bulan dah ni Aman. Dah 8 bulan. 8 bulan orang cakap tinggal beberapa minggu lagi lah. Orang kata dah nak bersalin dah. 8 bulan, satu baju, satu benda untuk baby pun I tak boleh beli. Belum beli lagi? Tak beli apa-apa lagi. Sedangkan I masih ingat waktu tu dekat Shopee I add to cart banyak ni produk baby ni. Tak boleh check out sis. Nak cakapnya walaupun dekat Shopee tu kadang produk daripada China RM5 macam tu saja. Betul, RM7. Ya, tak boleh juga. Bila kita dah betul-betul tak ada, kita betul-betul tak ada. So itu macam apa benda aku buat ni sampai kan nak beli baju ke nak beli kelengkapan baby dah 8 bulan dah ni. Tak boleh lagi. So itu adalah my turning point yang mana I cakap apa yang aku buat betul dulu, aku kena come back balik. Yelah orang kata hidup ni ibarat roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang kita di bawah kan. So itu sangat mengajar saya. Dan kenapa sekarang ni kita comeback dengan Ina Republic, kita punya purpose adalah untuk bantu suri rumah, usahawan kat luar sana. Because kita dulu kita susah, kepada kita naik, kepada kita turun balik. Bila kita turun balik kali ni betul-betul mengajar. Sebabnya pada level saya masih ingat waktu tu kita duduk satu family lah dengan mak ayah semua adik-beradik kan. Ayam ni orang kata apa ni, catu. Ayam ni boleh makan beberapa kali je. Tak boleh ambil lebih beberapa ketul semua. I masih ingat itu bukan zaman 80-an. Di zaman baru. Zaman 2000 lah. Yes. Maksudnya. Zaman yang terbaru ni lah. Like berapa 2000 berapa belas tu. Waktu yang tengah very critical. Sampai tahap macam tu. Kita tak nak ada orang datang kat rumah. Kalau orang datang kat rumah nanti kena dia makan sekali. Dia, kan? Nak kena serve dia sekali. Sampai to that level. Because we got nothing at that time. So cerita dia dah sampai tahap macam tu, I sangat bengang dan sangat marah. Kenapa sampai tahap macam ni sekali kan? Teruknya. Kenapa seteruk ini sedangkan kita dulu betul dah boleh apa itu ini semua kan. Jadinya akhirnya adalah satu lagi gelang. Gelang tu kita pergi jual untuk masuk ke dia macam ni, sebenarnya Rishwood dah lama tak buat IMKK kan. Dah habis, dah lama. Tiba-tiba Dot announce. Yes, Dot announce. Dot ada buat NUH. That was the first NUH I come back balik. NUH tu tiket tak mahal lah kan. Beratus saja masa tu. Ya betul. Dan kita duduk paling belakang. Paling belakang kita duduk. Sama macam awal-awal dulu 2015 kita duduk belakang juga. Kita duduk belakang juga. Masuklah NUH tu. So that was my turning point. So I dah macam apa benda ni kan, duit tak ada, living on credit card, semua benda nak kena catu. Waktu tu pakai Viva. Pakai Viva RM5 pun tak ada nak isi duit. Nak isi minyak. Dan Viva tu pun beli waktu dulu beli cash. Selamatlah. Yang lain kena tarik. Selamatlah. Yang lain dah kena tarik. So cerita dia pergi NUH tu. Ni tak boleh dah ni, kena masuk MMM balik. So adalah satu gelang. Waktu tu ni betul-betul dah nak meletup dah waktu tu. Dah nak bersalin sangat dah. Ada satu gelang, pergi jual gelang tu, bayar tiket RM3,000. Masuklah MMM tu. Dan daripada MMM tu macam-macam sebenarnya buat waktu tu. Supplements lah, skincare, lepas tu inai apa semua kan. Dan daripada MMM tu kan dah cakap kita punya apa ni life punya help life kita adalah credit card. Betul? Dengan kredit kad tu pergi swipe lah. Nak daftar Spire. Ya Rabbi. Kan? Tak ada duit. Duit memang tak ada. Pakai kredit kad. Pakai kredit kad, bayar untuk masuk Spire. Spire ni adalah satu program under Rishwood juga yang mana bagi untuk usahawan yang baru-baru. Usahawan baru-baru nak dapat mentoring. So, nak ceritanya dekat sini adalah tak kisahlah apa pun level you, jangan sesekali berhenti belajar. Itu adalah my biggest learning point. Itu adalah my biggest learning point. Sebab sebenarnya kalau I tak berhenti belajar dulu dan I ada guidance daripada Datuk Wira, mesti I boleh tanya Dok. Kalau ada situation business kan, Dok, this one macam mana nak buat? Ini macam mana nak buat? Challenge ni macam mana nak buat? Mesti you takkan lalui fasa tu. Takkan. Fasa itu betul-betul menyedihkan. Fasa itu betul-betul menyedihkan. So I dah try buat macam-macam, all of this and that, tak naik juga, tak jadi juga kan. Yelah kredit kad tu lah yang kita buat modal. Lepas tu makin banyak nama pun dah rosak semua benda kan. Sampailah
Okay. So nak ceritanya I suka pakai nail polish. I suka pakai cat kuku. Sebab dulu I free hair. Dulu I free hair. So itu memang kita apa yang kita pakai. So cerita dia orang pun bercakap, apalah dia ni pakai niqab tapi pergi cat kuku. Macam tu pula dia cakap kat kita kan. So kita pun okay, fine. Daripada situ I try pakai inai. Bila I try pakai inai, so waktu tu yelah kita dah pernah jadi founder dulu, kita adalah nama juga dekat media sosial. So bila I pakai inai tu orang tanya, pakai cat kuku apa? Itulah starting of Inai Republic. Dari situ daripada satu botol inai yang kita pakai untuk kita sahaja, tapi because of the presence of media social. Itu yang you all kena take note. Nampak tak bisnes Inai Republic ni yang dah buat alhamdulillah dah berapa juta sekarang kita buat tu bermulanya daripada presence of media social. Orang bertanya, orang bertanya dan orang bertanya dah, orang nak dan orang request. Orang request hanya sebab dia orang tengok, oh you pakai apa? Oh inai. Oh ya ke? Biar betul. Macam tu. Tapi I understand sebab daripada awal you join MMM 2015 tu, you memang naikkan your personal branding. Betul. Itu betul yang I buat dulu. So alhamdulillah dekat Facebook pun daripada apa yang balik tu beratus ribu followers, dekat IG, dekat TikTok. Yang terbaru kan media sosial terbaru sekarang TikTok. So semua itu adalah the essence of everything is I dapat daripada Datuk Wira. Alhamdulillah. My story, personal branding. Itu apa yang Dok highlights kan. And I nak tahu masa zaman kejatuhan you tu, you masih lagi berbisnes atau apa yang you buat? Masih segala-gala benda lah. Orang kata boleh hidup juga sebab waktu tu famous jadi bolehlah buat review. Maksudnya adalah that opportunity kan. Tapi itulah lambat betul lah pergi balik kepada rishwood. Punyalah proses sebab dulu ada duit lagi, saving ada lagi kan, emas ada lagi, sampailah yang paling terpuruk tu. Itu dah tak boleh dah ni nak kena buat something dah ni. Biasa manusia memang macam tu. Dah lemas barulah dia nak sedar. Macam tu. So maksudnya bila you dah register Spire balik pada waktu tu, you memang dah dapat order untuk inai ke belum? Itu dah dapat order dah. Bermula daripada satu botol tu adalah orang beli 10. Sedih ceritanya, orang beli 10, orang order 30, 50, 100 dan start ada team apa semua macam tu. I masuk Spire. I sangat surprise bila masuk Spire. Why? Sebabnya betul lah, I baru start faham bahawa orang cakap pasal circle. Circle itu sangat penting. Bila I masuk Spire tu, hari-hari I tengok orang ni update sales dia, orang ni update report, orang ni update apa yang dia buat betul, orang ni update semua benda. Jadi kita pun macam, oh ini ke yang apa yang Dok cakap sebagai pembakaran tu. Dan betul, benda tu sangat-sangat important. Sebab kalau kita duduk dalam bimbingan pun kita boleh jatuh. What do you expect kalau you duduk dekat luar? Seorang-seorang kan. Shock sendiri. Bagus sangatlah tu. Itu yang berlaku kepada most of people. So alhamdulillah kat dalam situ kita belajar. Kita belajar branding, kita belajar costing, kita belajar marketing, apa yang terbaru dan sebagainya. So bila I masih ingat daripada Spire tu, kita memang nak sangatlah masuk ke Titan ni. Memang nak sangat-sangat. So proses tu lama kita buat and untuk you rebuild balik kan? Ya, nak rebuild balik semua benda tu. Yelah daripada kosong. Bukan cerita kosong dengan negatifnya, bahkan dengan hutangnya lagi. Nak kena clearkan. I took berapa bulan untuk clearkan I punya nama balik dengan kita punya credit card, hutang dan of course komitmen berjalan setiap bulan. So macam mana? Cerita je waktu pada ketika itu inai ni tak ada lagi seperti hari ni. Tak ada ni macam coklat, black, maroon. Betul, kita hanya bermula dengan warna merah sahaja dan nak bagi tahunya dekat you all, waktu tu inai bukan trend. Inai bukanlah trend, tak adalah orang kata artis ke selebriti ke nak buat, tak ada. Tak ada kilang pun producing inai at those times. And Inai Republic ni sebenarnya kita buat sebelum right before PKP. Before PKP, jadinya cerita dia memang tak ada kilang, tak ada semua benda, maksudnya engkau lah segala-galanya from head to toe kita buat sendiri. One man show lah kiranya. Waktu tu buat inai sendiri, isi sendiri, packing sendiri. Ya Rabbi. Semua. So memang betul-betul from scratch. Sampailah becoming fenomena hari ni. Semua orang pun buat inai. Macam pula inai. Inai pun dah jadi trending and everything. Dan Inai Republic adalah kita punya orang kata antara yang terawal buat modern inai. And after that kita come out dengan sampai 5 warna. 5 warna. So perjuangan tu lama betul tu. Sebab kita nak educate orang pakai inai instead of pakai nail polish. Sebab that is one of our goal untuk
untuk mudahkan diorang ni, semua wanita kat sana solat. Sebab Inai Republic ni kita ada certified. Kita ada kerjasama dengan Universiti Malaysia Terengganu. Semua inai kita terbukti secara klinikal telap air. Tidak sama seperti yang di luar sana. Telap air. Explain. Penting. Yes, telap air meaning which you nak solat ke, you nak mandi ke, you nak wuduk ke, air boleh lalu. Sebab banyak sebenarnya, ramai orang tak tahu, inai-inai kat luar sana yelah bancuh sendiri, buat sendiri, isi sendiri tu. Kebanyakannya kita tak tahu either diorang ni halal ke tidak, telap air ke tidak. Jadi Inai Republic, pengguna Inai Republic memang sangat happy sebab diorang tidak perlu risaukan semua benda itu. Hanya dengan RM35, RM19, you dah boleh dapat satu inai yang berkualiti. Of course tanpa sabun, tanpa kapur, tanpa ada bahan-bahan berbahaya. Dan yang penting sekali lagi, kita tak naklah cantik saja Amal. Kita nak apa yang kita buat ni orang kata memang kita confident. Kan nanti nak solat tu ya macam boleh ke tak ni? Tengah solat. Sah ke tak ni? Cantik-cantik kan? Cantik-cantik. Tapi sebenarnya kita sendiri pun was-was. So itu tak ada insya-Allah dalam Inai Republic, tidak ada. Itu yang kita tak nak tu sebenarnya. So you tanya tadi macam mana terciptanya Inai Republic, itulah cerita dia. Panjang betul cerita dia. Tapi bagus storyline tu. So memang itulah realiti bagaimana terwujudnya Inai Republic. Itulah. Which masa you tengah down sana sini, Betul. Lepas you start pakai inai sebab you suka pakai nail polish. Betul. Dan orang request dan bertanya. Orang request hanya because orang nampak. I belajar yang penting adalah bukan saja tentang you naikkan branding produk dan services you, tapi your personal brand also. Betul, because trust tu sangat important. Sebenarnya benda yang paling mahal bagi seorang usahawan, seorang orang bisnes adalah trust. Dia kena sangat jaga benda tu. Sebab bila orang dah tak ada trust dekat you, bye-bye. Tak kisahlah you buat produk daripada syurga ke apa ke, orang tidak akan support. Betul. Sebab tu kita kena sangat jaga. And I nak cerita, kalau you nak tahu sebenarnya dengan my previous product yang I jatuh tu adalah apa yang berlaku. Cerita dia sedih. Cerita dia, produk yang kita buat skincare waktu tu. Tiba-tiba skincare kita, serum kita berkulat. Allah. Berkulat. Serum kita dapat daripada kilang. After 2 months dah customer pakai, dah apa semua benda, dah release dekat market, tiba-tiba berkulat. Wow. Bila berkulat tu, tak ada mentor kan. Waktu tu mentor sendiri rasa hebat sangat. Berkulat, tak tahu nak buat macam mana. Buang semua. Bukan. Benda ni dah sampai dekat customer. Bila dah sampai kat customer, viral sana sini, muka rosak, tak tahu. Kita tak ada that macam mana kita nak manage sesuatu krisis tu. Sebab kita tak ada orang nak rujuk. So itulah menyebabkan brand itu tidak dapat diselamatkan pada ketika itu. Itulah puncanya. Itulah puncanya. Jadinya of course kilang tak nak ganti. Sebab sebenarnya benda tu datang daripada kilang. Kilang punya problem, so dia produce kat kita pun tak tahu apa. Barang kita kena recall balik daripada market, kita kena refund orang beratus ribu ringgit. We're losing our agent stockists, we're losing trust, we're losing everything. Itu yang menyebabkan kejatuhan. Waktu tu my product adalah Furaiha Skincare. Jatuh after kita dah few years membina, kita dah invest banyak, jatuh because I tak tahu macam mana nak handle at that time. Bila berlaku situation macam tu, itulah menyebabnya bisnes kita jatuh. Jadi macam tu, kita keluar apa pun lepas tu orang tak nak dah. Orang takkan percaya dah. Orang takkan percaya dah. Sebabnya orang tak kisah benda tu masalah kilang ke, masalah apa. People don't care. I pay, I nak dapat barang yang bagus. Dia tak kisahlah masalah staff kau ke, kilang kau. Berpandailah kau handle sendiri. Masalahnya kita waktu tu kita tidak tahu macam mana nak manage. I see. I don't know how to manage. Yelah, muda pula tu. Tak berguru pula tu, so kita tak tahu apa nak buat. Degil pula tu. Degil pula tu. Jadi ingatkan bolehlah handle sendiri. Rupanya tak boleh. Sedangkan waktu tu, itulah kita tak boleh nak cakap kalau-kalau. Tapi sebenarnya kalau ada Datuk Wira waktu tu, I know benda tu boleh sah. Sangat mudah. Dok akan bagi kita suggestion and apa jalan keluar. Seperti mana juga Alhamdulillah, kita dah pun bersama dengan Titan ni rasanya dah tahun keempat. Alhamdulillah selama kewujudan Inai Republic ni memang dengan Titan, dengan Dok. Jadi you ingat selama 4 tahun 5 tahun ni kita tak ada challenge? Banyak challenge je. Kita cerita. Kita break dulu. Terus subscribe on notification anda. Jadi kita sambung, kita dengar lagi. Banyak ni cerita ni. See you sekejap lagi.
Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan. Masih lagi bersama dengan Farah atau Puan Farah, bersama-sama dengan saya pada Inairi Public. Tadi dia cakap sebab tak belajar, tak tahu macam mana nak layan customer, nak refund dan sebagainya tu. Tapi kita patah balik, kita throwback. Kalau dulu dia dapat scholarship, lepas tu dia berhenti belajar. So apa di sebalik tu sebenarnya? Kan orang selalulah cakap, sebab sebenarnya I adalah drop out 2 kali. I drop out daripada medical school 2 kali. Satu adalah di Moscow, Russia. That one yang dengan scholarship tu. Okay. Sebab I daripada UPSR, PMR, SPM I dapat straight A. Sebab memang cita-cita daripada kecil nak mengubah kehidupan adalah dengan pembelajaran. Sebab kita berasal daripada kampung kat Terengganu. Anak sulung. Anak sulung. Anak sulung, bukan family orang yang senang. Jadi I dah memang sedar, I have that realization bahawa in order for me to change everything, semua benda ni adalah memang dengan pembelajaran. Jadi daripada kecil pun memang fokus untuk belajar, kulit ke kulit ni nak jadi doktor ni. Sebab yelah, doktor ni satu kerja yang sangat mulia. Betul. Dan stable sebenarnya. Jadi itulah I punya aim daripada kecil, cita-cita lah jadi doktor kan. So, dapatlah scholarship lepas SPM tu. Dapat scholarship pergi ke Moscow, Russia, setahun berhenti. Kenapa? Ada orang cakap lah, kenapalah budak ni kan ambil duit kerajaan apa semua benda ni, lepas tu tak habiskan belajar, tak balik berkhidmat untuk negara. Sebenarnya that situation at that time. Nombor satu sekali, of course lah, Russia ni adalah satu country yang sangat bebas. Kita pula waktu tu baru dapat hidayah, baru berhijrah. Jadi for me that situation tak sesuai untuk I. Okay. Kalau I duduk mungkin tergadai iman lah pada ketika itulah kan. Sangat faham. Sangat faham. Yelah dekat hostel pun campur lelaki perempuan semua. Yelah living in overseas memang macam tu pun. Kita memang, tak ada apa memang kata, macam tu pun. Itu syariah compliance semua tak ada. Tak ada. Berpandai lah kau nak hidup kan kat situ. So tak ada orang nak menjaga dan sebagainya. So I tak rasa that environment is good for me to maintain apa yang I believe at that time. So bila I berhenti belajar tu, bukan sebab I tak nak jadi doktor ataupun nak mempersia-siakan bantuan yang kerajaan bagi. Tidak. Sebab tu I sambung belajar I pergi dekat Universiti Al-Azhar dekat Mesir untuk belajar medik. Sambunglah balik. Tapi orang kata waktu tu ketika cerita bertasbih ni tengah cerita bertasbih kau orang kata tengah famous, ayat cinta dia tengah famous. Kita pun ya Allah naknya belajar kat Mesir ni kan. Pergi dekat sana, ya Allah kena hafal Quran pula 1 juzuk 1 tahun sis. Sis tak lepas. Sis tak lepas sebab I bukannya daripada background hafizah ke hafal Quran ke orang belajar agama ke, tidak. Langsung tidak ada. Jadi sebenarnya macam I cerita tu, I balik Malaysia, I pergi IMKK bukannya dengan dok suruh kita berhenti belajar ke, tidak. I have situation at that time. So bila I dah tidak sambung belajar dekat Moscow tu, I ada hutang RM70,000 pada umur 19 tahun. Jadi apa yang patut seorang budak umur 19 tahun buat kalau dia ada hutang sebanyak tu? Nak minta dengan parents? Memang taklah. Tidak mungkin. Parents pun bukannya ada duit. Lepas tu I found out juga daripada I punya makcik-makcik, diorang bagi tahu untuk bayar kita punya yuran dekat Moscow tu, yelah dah tak ada scholarship, tak ada bantuan, tak ada apa-apa. Sebab kita dah terima kan hari tu yang sebelum dah habis dah semua. Dah habis dah semua benda tu. Jadi kita kena sendiri own cost. Bila own cost ni setahun dah $8,000. Astaghfirullahalazim. Equals to at that time adalah 32 ke 34,000 setahun. Mana family nak cekau? Ya betul. Takkan nak gadai rumah pula, pajak pula rumah tu. Semua benda dah bergadai-gadai dah. Emas dah gadai, duit dah pinjam semua benda. So bila I dengar benda tu, I tidak happy. I rasa itu adalah satu burden for my parents. So I tidak happy dengan benda tu. So bila itu berlaku, I have to do something yang not everybody would do. Apa yang I buat waktu duduk kat Mesir tu, ya Allah, kita ni jadi dropship lah. Duit tak ada, jadi dropship, jual produk-produk Malaysia, produk kesihatan semua kepada student-student kat Mesir. Itulah bermulanya sebelum jadi founder tu, jual produk-produk kecantikan dulu, jual produk orang dulu, ambil pengalaman, belajar, jual. Lepas tu dekat Mesir tu dia ada community lah. Kita ada sangat ramai Asia punya community. Kita ada Brunei, Singaporean, Malaysia of course, Thailand. Inilah all my customer dulu. Maksudnya you bawa barang pada Malaysia ni, jual kat sana? Jual kat sana. Orang kata apa, bisnes ni tercipta bila ada masalah. Tahu? Bisnes ni tercipta bila ada masalah. So orang nak produk Malaysia, orang nak supplements, orang nak beauty products. Kita lah yang jadi ambassador kat sana. Ambassador, pioneer. Waktu ketika itu pioneer ni turun padang jual. Pergi jual seorang-seorang, pergi COD. Ya Allah, memang kau teringat kisah-kisah tu, okey.
faham kenapa sebenarnya kita boleh dapat apa yang kita dapat hari ni is because you dah lalui dah. Kita dah melalui semua benda tu dah. Sanggup ni beli kilo daripada orang-orang daripada Malaysia Pipe sendiri. Beli kilo untuk kirimkan barang-barang tu untuk bawa pergi ke Mesir. Jual lah dekat Mesir tu macam mana sekalipun. And after that of course lah ramai lah orang kopi lepas tu. Itu biasa. Dalam bisnes ni persaingan tu biasa. Competition tu memang sentiasa akan ada. Melainkan kalau macam Dok cakap, kalau kita TMB je, orang tak boleh kopi. Orang tak boleh kopi TMB. Kau cubalah. Kau cubalah kan. Memang takkan boleh. Jadi ceritanya sebenarnya kenapa I berhenti belajar tu bukan sebab apa. Sebab lepas 6 bulan tu dah capai 1 juta. I dah kena uruskan bisnes kat Malaysia. Betul. How is it for me nak uruskan, yelah nak belajar kat Mesir. Bukannya kau belajar dekat KL. Kau belajar kat Mesir. Lepas tu tiba kau nak uruskan kau punya bisnes kat Malaysia. It's impossible on that particular time. On that particular time, I have to make decision lagi sekali. Banyak betul decision kena buat. I have to make decision lagi sekali. So, I nak uruskan bisnes ke? Ataupun sama I nak habiskan sama belajar. So, I have to choose. I tak boleh buat dua-dua sebab impossible. Jarak jauh dan sebagainya. So, at that time, of course, I ada hutang nak kena selesai. I nak kena bantu my family. I have this opportunity. So, what is my apa decision I pada ketika itu? Then, I decide untuk fokus buat bisnes. Itulah cerita dia. Itulah cerita dia. Bukanlah Datuk Wira suruh berhenti belajar ke. Tak ada kita kan. Sebenarnya belajar ni bukannya belajar dekat universiti je. Belajar yang you pergi belajar kelas, belajar dalam kehidupan ni lagi banyak pengalamannya sebenarnya kan. Barulah ada memori tercipta. Ya, betul. Tiba kan. So, nak cerita juga, dulu I tak dapat nak sama belajar. Yelah kita SPM sahaja dulu. So I pun tak suka sebenarnya benda tu. Sebab for me education is very very important. And that also memang tekankan bahawa pembelajaran itu sangatlah gila important. Bahkan kalau kita tengok Datuk Wira, Datuk Jerry, semua dia orang belajar non-stop sampai sekarang saat ini. Sampai sekarang. Dan benda tu adalah benda yang sangat memberi inspirasi kepada ramai orang. Jadi alhamdulillah sekarang ni pun walaupun pada umur sebegini, pun alhamdulillah sekarang saya tengah buat master dalam business. MBA Ya, saya tengah ambil MBA sekarang. So nak ceritanya bahawa bukanlah kita ni tak pentingkan pelajaran ataupun kita nak bagi tahu kat budak-budak kat luar sana tak payahlah sama belajar. Tak apalah kau SPM pun kau boleh jadi jutawan. That is not the mindset that we would like to implement kepada semua orang kata adik-adik kat luar sana. That is not it. Because bila you belajar, you bijak, you ada ilmu, itulah beza you dengan orang lain. Orang akan pandang you lebih. Betul. And that's how, seberapa banyak ilmu yang you ada, itulah seberapa jauh you boleh bawa you punya company sebenarnya. I believe in that also. Yes. Education is very very important untuk semua orang. Cuma happen dekat Farah is just that masa tu dia ada situation. Betul. That's it. Betul. Dan bila kita dah ada peluang sekarang, kita sambunglah belajar. Sambunglah belajar. Yang paling penting dia tak adalah ambil duit kerajaan tu dibayar balik. Oh, dah bayar balik dah. Dah jelas. Alhamdulillah dah selesai. dia bayar balik tentera perempuan. Betul. Dan sekarang kita juga jadi penyumbang kepada kerajaan. Betul. Itu yang paling besar sekarang, betul. Penting, penyumbang kembali kepada kerajaan. Yes. Dalam tak sedar sebenarnya usahawan-usahawan ni adalah penyumbang kepada ekonomi negara. Betul, sangat. Ni edisi Ramadan. Farah cakap pasal bisnes je kan? Ya. You ada experience yang best waktu bulan Ramadan menuju ke raya mungkin? Menuju ke raya. Okay, so orang kata memandangkan sekarang ni edisi Ramadan. So I just nak share sahajalah kan kepada you all. Kalau nak tahu, I ada satu kenangan ni lah. Waktu Inner Republic tengah viral dulu, kita nak kena packing order pada bulan Ramadan pada ketika itu. Ya Allah, setiap hari non-stop sampai pukul 11 malam. Dia orang masuk 8 pagi sampai 11 malam. Wow. Tak habis. Berminggu-minggu tak habis. Jadinya nak ceritanya sebenarnya bulan Ramadan ni, kalau kita cakap pasal bisnes, memang satu festive season yang sangat-sangat penting untuk orang gila bisnes. Wow kan. Tekan. Push. Dan Inner Republic pun kita nak keluarkan inai tahan lama. Terbaru kalau maroon, merah dengan dark brown, tak lama lagi. Ni ke? Bukan yang ni, yang lain. Yang orang kata yang sekarang ni tengah ramai sangat duk suka. Inai yang pakai tak pudar-pudar tu kita dah keluarkan yang halal punya version. Yang mana selamat, kita akan keluarkan tidak lama lagi. So stay tuned. Tunggu. Yes. So untuk orang kata Ramadan ni, I ada macam my journey juga sebenarnya. Kenapa seorang Farah ni daripada yang dulu kepada yang sekarang I dah pakai macam ni, alhamdulillah apa semua benda is actually bermula pada Ramadan. Bukan bermula daripada Ramadan, tapi sebenarnya dulu I nak ceritalah, sedih sikit lah cerita ni sebenarnya. Bila I dekat Terengganu dulu, dekat I punya rumah tu,
Yelah Terengganu kan, Terengganu. So ada banyak masjid, banyak surau. Jadinya kita ni memang tak suka lah Islamik ni memang kita tak suka. Jadinya bila azan kan dia bersambung-sambung. Betul. Bila dekat-dekat kan. Kan? Betul dekat ni. Jadi waktu tu I pernah merasakan bahawa I pernah tanya I punya ustaz lah dekat sekolah. I tanya kan, ustaz kenapa orang yang azan ni dia macam bunyi anjing menyalak lah, tak suka lah. Yeah, but because I sangat tidak suka. I sangat tidak suka dengan benda tu semua. Jadi dia mengganggu I punya tidur. Tiba dia mengganggu I punya tidur. Sampai tahap tu I punya tak sukanya kepada agama ni pada waktu itu. Pada ketika itu. Jadi sampai satu masa tu dalam I punya bilik, of course lah kita adalah Quran apa semua yang kita tak pernah baca tu, kita jadi adalah display je lah. Yang menjadi display sahaja tu kita letakkan sudah berhabuk apa semua benda kan. Sampai satu momen tu, masa tu adalah inilah sebelum SPM, sorry bukan sebelum SPM, dia adalah pada ketika cuti yang kita tunggu result tu. Result SPM keluar tu kan. Starting from satu momen tu I dapat dengar orang azan. I kan tak suka orang azan. I memang sangat tak suka. Kalau orang kata tengah bawa kereta tiba-tiba dengar azan tu tukar channel tu. Tukar, menyampah dengar. Lepas tu kalau dengar mengaji tukar. Apa benda ni kan? Daripada dulu semua memang zikir tu adalah cursing. Tak. For me I memang apa yang mencarut-mencarut tu, cursing tu that was me lah dulu. Itu adalah zikir kita. Itu adalah zikir kita. Sampai nak cakapnya bahawa macam mana proses Allah itu boleh mengubah seseorang. So daripada bilik I tu, yang kita tak solat dah berapa lama, dah lupa nak solat macam mana, tak tahu wuduk semua macam mana tu, semua dah lupa. Daripada satu momen saya dapat dengar ada orang azan dekat I punya telinga sentiasa for a year dalam bilik I tu. Kalau I masuk kat bilik I tu, I boleh dengar benda You tu. akan dengar terus? I akan dengar, I tak tahu siapa. Oh my god, goosebumps. Itulah kenapa I boleh berubah. Yelah daripada kita dulu yang memang Masya Allah Tabarakallah tu sampai kita sekarang. Macam mana sebab I adalah fully transform. Daripada zaman-zaman dulu punya ni kepada pakai tudung terus pakai niqab, is because of that. For 1 year, I sangat takut. I sangat ketakutan. I'm living in ketakutan sebab I boleh dengar benda tu, orang lain tak dengar. And you been talking to your parents about that? Or anyone else? I senyap dulu, I malu lah. I malu. So malam-malam bila semua orang tidur, waktu tu zaman CD lagi tu kan. Kita adalah CD yang belajar solat tu. Pukul 3 pagi orang dah tidur semua, kita akan turun bawah. Kita akan dengar benda tu. Tengok balik macam mana nak belajar solat ni. Dah lupa. Sebab I cuba untuk wuduk tapi dah lupa step. Nak tanya orang malu. Malu sis. Lepas tu, ingat tak takut ke? Takut lah kalau kita nak tidur tak boleh, terganggu. Setahun I dengar benda tu tapi mula-mula I macam betul kan ni kan. Tapi memang betul. Memang ada suara orang azan, sayup-sayup, suara lelaki yang sangat sedap di telinga. Jadinya sampaikan, yelah kita tak reti nak baca Quran dah. Quran pun kita dah tak pernah pegang. Solat pun kita dah lama tak solat. Semua dah tak reti dah nak solat semua benda kan. So sampaikan adik-adik dia orang mengaji. Budak-budak yang macam darjah 1 yang tengah belajar mengaji apa semua kan. Kita pergi waktu tu kita dah tak budak lah kan. Kita dah SPM waktu tu. Kita je yang paling berumur. Sampai budak-budak gelak. Kenapa akak ni macam tu? Pergi untuk belajar mengaji dekat area dengan ustazah dekat situ. Sebab itulah masuk bilik je dengan azan. Hai nak mati dah ke kan? Masuk bilik je dengan azan. Itulah turning point kenapa I jadi seperti hari ini. And then I punya doa daripada dulu macam I bagi tahu, I memang nak jadi doktor. Memang my target adalah I nak dapat straight A, I nak jadi doktor, I nak dapat scholarship, I nak belajar overseas, I tak nak balik Malaysia dah. Nak duduk sana je, tak nak balik Malaysia. Memang nak duduk kat sana je, nak have a freedom life, so memang nak duduk sana. Dan itulah apa yang Allah bagi kepada I. Masalahnya dia dah tulis hati kita. Itu yang jadi masalah tu. Itu that is kenapa I terpaksa juga untuk berhenti dekat Moscow tu. That was my situation. Sebab kalau I teruskan juga belajar kat sana dengan that environment and everything, memang confirm I balik. Dia takkan istiqamah lah. Of course lah, tidak boleh lah istiqamah tu. Kita tahulah diri kita macam mana kan. Itulah apa yang kita cita-citakan daripada kita kecil dapat. Tapi pada masa yang berbeza. So it's either kau nak benda ni ke kau nak macam mana sekarang? Dia bagi you pilihan dalam dia tak bagi sedar. Kita macam ujian lah sebenarnya. Itu adalah sebenarnya satu ujian. Jadi ceritanya bila I pergi Mesir, alhamdulillah I berjumpa dengan I punya murabi, guru kita Syekh Yusuf Al-Bakhur Al-Hasani, seorang memang orang kata
Masya Allah lah, seorang wali Allah sangat besar semua. Dan duduk dengan dia lah I dapat banyak benda yang merubah kita punya fikiran dan sebagainya. So that is my journey. That is my journey of how I menjadi I hari ini. Itulah cerita dia. Dan kenapa I terpaksa berhenti dekat Russia, kenapa I nak kena pergi Mesir dan sebagainya, kenapa kita duduk kat sini hari ini. That is the journey actually. So nak ceritanya kat sini, tapi I sangat bersyukur sebab sebenarnya kalau I tidak ada all this experience dan Allah bagi I peluang dan rezeki seperti hari ini, confirm tak tahu jadi apa. Belum jumpa jati diri lagi ni belum rasanya. Jumpa jati diri. Itu pun dah goyah. Dah goyah dah waktu dapat 1 juta dulu. Awal-awal masa muda-muda dah goyah dah balik. Dah goyah balik. Itulah Allah uji balik. Tapi dah dapat jawapan dah. Why it happens? Dah dapat jawapan dah sebenarnya. So sebenarnya apa saja yang berlaku, sebenarnya itulah yang for me I mengambil bahawa ialah bila kita ada voice dekat public, kita ada maybe influence or anything. Sebenarnya itulah sebenarnya satu jalan dakwah kita juga sebenarnya. For me lah. For me itulah apa yang kita cuba sampaikan kepada you all kat luar sana. And I ada banyak buat sharing-sharing. I punya perjalanan dengan I punya share daripada umur 19 tahun tu sampai sekarang. Dah lama dah berapa dah lebih 10-11 tahun dah sebenarnya. I punya journey tu, itulah yang I sharekan kepada mereka-mereka kat luar sana. And I do believe bahawa macam kita buat bisnes ke, dan kalau you nak tahu satu benda yang menarik, setiap kali I jumpa dengan Syekh ni kaya. Syekh ni kaya, Syekh ada bisnes, everything, semua benda, ada kilang semua. Setiap kali I jumpa dengan Syekh, akan minta Syekh doakan bisnes. Biasalah, doakan, oh Syekh doakanlah aku jadi kaya kan, bisnes ni grow semua, everything semua kan, kita minta doa. Dan Syekh tidak akan pernah aminkan doa tu. Tidak akan. Atas dasar? Atas dasar satu, bahawa kalau kau minta macam tu sebenarnya kau masih belum yakin dengan rezeki yang Allah nak bagi dekat engkau, sebab it's actually written already. And then kau tak perlu risau pun pasal dunia ke pasal apa semua benda ni, sebab semua tu Allah memang akan bagi. Dah diaturkan? Dah diaturkan dah. Dan maksudnya sebenarnya Syekh nak mengajar kita bahawa kita tak boleh nak minta dengan makhluk semua benda tu. Sebab hanya minta dengan dia saja. Adab dia. Sebenarnya kalau kita minta nanti dan kita Syekh doakan, jadi pula tu kita pun akan jadi rasa macam ni. Oh dia ni, dia ni kita kena minta itu ini dan sebagainya kan. Sebab Syekh nak mengajar kita bahawa jangan bergantung kepada makhluk. Not only that, actually my experience dah lebih 10 tahun buat bisnes ni, sebenarnya I adalah kena sihir dengan sangat teruk. Sampai I masuk ICU 2 kali, I nak hampir meninggal. Semua memang sangat-sangat teruk. I punya journey disihir. I pernah mengandung, baby hilang. Pernah baby hilang. After how many months? After few 1 month macam tu, bila doktor check hilang baby. I ada those kind of experience, and I memang share. Jadi learning point juga kat situ, banyak learning point. Learning point dia adalah kita masuk dalam bisnes ni sebenarnya bukan saja you have to think about marketing, competition, produk, tapi you juga kena bersedia. Sebab itulah I sangat relatable lah. Datuk Wira, dia mengajar kita zikir, dia mengajar kita jaga diri. Itulah sebenarnya sebab you masuk dalam bisnes ni. Bisnes is actually memang orang nampak kelebihan dia, duit, berjaya, kaya, orang kata famous dan sebagainya. Semua benda ni orang boleh hasad dan dengki dengan kita. Betul tak? So kalau you masuk bisnes dengan kosong, tidak ada preparation, lots of things can happen to you. Wow, journey you panjang Panjang, tak cukup ni, mungkin kena jemput lagi sekali. Wow. Betul. So I sangat relatable dengan apa yang Datuk, I believe Dok pun ada dia punya journey, menyebabkan kenapa Dok sebenarnya encourage benda tu kepada semua orang kat sana. Sebab seorang guru tu sebenarnya bila dia dah tahu jalan ni, dia bagi tahulah kita jalannya macam mana kan. So kita sebenarnya kena follow sahaja. Dan sebenarnya itulah banyak challenge. Itu yang personal. I punya rumah, kalau you nak tahu, rumah I dulu, I duduk rumah 3 tingkat, I duduk dengan family. Macam rumah hantu. Kenapa? Bila kita kena sihir ni, dan sihir kita sangat teruk. Kalau I tanya ustaz-ustaz lah, I setiap hari hampir kena ruqyah setiap hari dulu. Those times saya sampai I depression, I nak bunuh diri. Duit ada juta-juta waktu tu, tapi it was nothing. Sebabnya kita sentiasa sakit. Selepas maghrib je I tak boleh bangun. Lepas tu ada hari-hari, setiap hari I tak boleh nak bangun. Waktu office hour I tak boleh bangun. Kaki I sakit, I macam lumpuh. Boleh pula jin tu dia set kan office hour, kau tak boleh gerak. Pukul 6 kau dah boleh berlari. Betul. Jadi maksudnya apa yang berlaku adalah pending dekat I punya kerja 4 months. So business I macam mana? Dropping lah sebenarnya, tapi tak drop. Nak ceritanya ujiannya tidak drop.
Jadi dekat rumah I tu, burung gagak ada datang, bunyi cakar-cakar tu biasa, nampak macam-macam tu biasa. Ada yang datang ketuk. Kita duduk, waktu tu I punya bilik tingkat 2, ada ketuk, Assalamualaikum nak masuk. Tingkat 2 ketuk. Ketuk tingkap. So, lama yang I sakit kena sihir tu sangat lama. I dah berubat tak payah cerita lah, berapa puluh ribu dah habis. Orang cakap je ustaz ni power, Syah ni power. Semua kita pergi. Sampai ke Indonesia kita pergi nak berubat lah, nak ruqyah apa semua, tak sihat-sihat juga. I pergi kepada Syekh, I sangat pissed off, sangat marah. I cakap kenapa ini tak sihat-sihat juga? Apa hal yang I sakit ni, buat apa dekat orang kan? Kenapa sampai macam ni sekali kan? Kena. Dan Syekh cakap you have no rights untuk tanya soalan ni pun. So you have no rights. Ini memang kau punya jalan, ini memang kau punya bahagian, so kau kena terima. Dan Syekh cakap kalau kau nak bahagia adalah you have to start to accept. This is what written to you. Dan sejak daripada tu I macam okay lah, fine, tak apalah, ini bahagian aku, so aku terima benda ni. So maybe this is the best for me. Mungkinlah ini untuk menghapus dosa-dosa kita yang lama dulu. So start daripada situ I start to recover. Redha. Wow. Dan sejak daripada tu, bukannya kita tak ada, benda tu ada je, tapi dia dah tak masuk. Dia dah tak masuk kat dalam kepala kita. So it got no power. Tak ada power. Maksudnya itulah cerita dia, kisah dia. So memang ceritanya macam tu lah. Panjang pula cerita dia. Tak mudah sebenarnya nak buat bisnes ni. Tak mudah. Orang mungkin nampak best kan. Berapa ramai orang nak cerita benda-benda yang tak best buat bisnes ni kan. Tak ada. So di sebalik Inai Republic, di sebalik foundernya tersimpan jutaan kisah-kisah. Betul. Sebenarnya yang boleh kita belajar, and I believe banyak sharing hari ni. Cuma I nak tanya soalan wajib dekat dalam kita punya podcast ni. Siapa Datuk Wira di mata you? Masya Allah, siapa Datuk Wira di mata I sebenarnya adalah orang yang mengubah I punya kehidupan. Sebab macam Doc adalah my first guru dalam bisnes sebenarnya. Dan like I said, masa I jumpa Doc first yang dekat IMKK 2015 tu, itu adalah starting point kehidupan I berubah. So dia adalah sangat memberi, Doc adalah sangat memberi impact kepada I. Sebab yalah, daripada kita tak ada apa-apa, dan lepas 4 hari tu I keluar dewan, I adalah orang yang baru. Memang totally baru. Walaupun orang tak percaya kau ke, kau tak bagus ke, kau budak ke, kau apa ke, tidak. I sangat believe dengan apa yang kita mampu buat. Dan sebenarnya siapa Datuk Wira itu adalah seorang guru yang tak tahulah, cakap pasal Datuk Wira ni sedih sebenarnya. Sedih sebab dia punya level of nak membantu orang tu adalah sangat amazing. Regardless apa pun berlaku, Doc is always there. So siapa Datuk Wira adalah orang yang dia, orang kata Doc ni adalah I punya guru yang sangat memberi kesan kepada I. Dan sampai hari ini pun kita memang memerlukan, I memang memerlukan guidance daripada Doc. Dan Doc adalah orang yang bertanggungjawab. Apa yang kita ada hari ini is actually daripada guidance of Doc. So macam mana kehidupan, Alhamdulillah nak ceritanya daripada, yelah kita dulu, kalau nak beritahu dengan you, I kan seorang yang pentingkan education daripada dulu. Jadi waktu kita nak PMR Form 3 tu, yelah daripada Form 2 lagi orang dah start pergi tuition dan sebagainya, preparation untuk exam kan. Jadi kita ni, I minta dengan my mum. I masih ingat satu benda I menyesal I buat dalam kehidupan I adalah I pernah minta dengan my mum untuk I nak masuk tuition. Tuition tu harga dia RM20 je satu kelas, RM20 sahaja sebulan. Tapi bila kita minta, mak cakap tak boleh, tak ada duit nak bayar tu. Dan waktu tu I cakap macam ni dengan I punya ibu. I cakap, mak ayah apa benda macam ni, anak nak pergi tuition je, nak pergi belajar je, tak mampu nak provide, baik ayah jadi mak ayah. I pernah cakap benda tu sebab I sangat pissed off dengan my condition at that time. Dengan keadaan family, tak cukup makan, kadang tu berhutang, ada duit ada, duit tak ada, macam susah. Kita tak suka benda tu. Kita sangat bengang dengan keadaan tu. So bila I nak pergi belajar, mak tak mampu bagi sebab ayah tak cukup duit. I rasa that's it. Itu I punya level of kebengangan tu teramat tinggi sampai I cakap macam tu dekat ibu. Dan waktu tu I masih ingat muka dia sampai hari ni, betapa dia sangat sedih kita cakap macam tu dengan dia, dan I sangat berdosa lah. Dan hari ini I cuba bagi segala-galanya to my parents, pun tak mampu compensate apa yang I cakap tu. Luka tu pasti ada. Pasti. Walaupun Alhamdulillah sekarang ni kita punya kehidupan berubah tak tahu berapa darjah
semuanya adalah berubah. Alhamdulillah, I selesaikan hutang my parents, my family. Atuk-atuk nenek pun I selesaikan semua. I dapat beli apa yang diorang nak, kereta dan sebagainya, rumah dan sebagainya. Semua kita bagi comfortable life untuk adik-adik. Semua. Hanyalah bermula sebab hari tu. Hari tu. So nak ceritanya bahawa I punya journey ni, I sangat piss off dengan hidup susah. I sangat bengang hidup susah. I sangat bengang sebab tu I nak ubah kehidupan. Jadi jawapannya bila I jumpa Datuk Wira. Bila I jumpa Datuk Wira mengubah kat sini ni kita punya belief sebenarnya. So daripada 2015 tu lah, daripada yang zaman-zaman belajar medik tu kepada kita hari ini adalah semuanya journey tu related to dog. Wow. Walaupun in that transition, lepas saya pergi MMM tu, saya ada je pergi kelas-kelas pengurusan lah, kelas itulah marketing dan sebagainya, tidak dapat replace siapa Datuk Wira kepada saya. Sebab Datuk Wira punya jasa kepada I and my family and the whole community sangatlah besar sebenarnya, jasa dog. And of course Richwork, the camps yang membantu kita, Masya Allah. Sebab itu kita I selalu kalau macam ada my family yang buat bisnes dan sebagainya, I akan minta dia orang, pergilah join Richwork, pergilah kat sini, because itulah di mana I bermula. Even my first product pun I bermula dengan Richwork, Inari Republic pun I bermula dengan Richwork. And I do sangat believe kita boleh pergi sangat jauh dengan adanya mentor yang sentiasa menyuluh dekat depan tu. Always ada guidance, always kita pun upgrade ilmu. Kita punya guru upgrade ilmu, so kita pun akan upgrade juga ilmu kita. So sebab itulah Inari Republic sekarang kita dah ada satu sistem yang mana integration, centralized, satu dunia boleh pakai. Tanpa modal, tak perlu post barang, tak perlu simpan stok. Ada payslip, ada gaji, ada keuntungan sampai 7 level. Itulah Inari Republic. Dan Alhamdulillah selama for the past few years ni kita dah ada team kita yang dengan payslip Inari Republic tu diorang boleh beli kereta, Aman. Diorang boleh beli kereta, boleh beli rumah 1 juta pun ada. Wow. Payslip gaji Inari Republic. Orang mungkin cakap lah, oh Inai, you jual Inai. I selalu bagi tahu dengan my team, kita bukan jual Inai. Inai is just one of our products. It's actually the platform. Yes, Inai, mungkin hari ni Inai, it's just a platform. It's just a platform because our business is actually for you to realize your dream. We provide you that platform and Inai is one of our products. So of course we can grow more lepas ni dengan kita punya planning dan sebagainya, but it's the platform, it's the system, it's the support, it's the future yang you bersama dengan Inari Republic ni. Maybe lah sekarang kita company Malaysia kecil dan sebagainya, but we do believe for the next 5 years, 10 years, ke mana Inari Republic boleh pergi dengan guidance of Datuk Wira. InsyaAllah. InsyaAllah. Wow. Amazing. Saya rasa kena buat lagi sekali lah, Farah. Kenapa tu? Kira-kira buat panjang lagi nanti. Boleh. For the second time. Thank you so much for your presence over here. Thank you so much. And juga. we hope Inari Republic akan menggila tahun 2024 dan seterusnya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton podcast ni, thank you so much. Komen kat bawah kalau dia nak perkenalan ke, nak tahu macam mana nak jadi ejen dan sebagainya. Betul. Carilah Inari Republic, boleh search je kan Inari Republic. Boleh search saja dekat media sosial kita. So tuan-tuan dan puan-puan, teruskan subscribe on notification anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di podcast Wirausahawan yang seterusnya. Selamat Hari Raya. Bye-bye.